Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton cerita di mana seperti biasa. Cerita di sebalik berita kami singkapkan kisah di sebalik segala berita yang kami laporkan di saluran 501 dan juga di astroawani.com. Baik, sejak belakangan ini cerita dan berita berkenaan dengan PRU15 rancak semula. Ada beberapa figura dalam politik khasnya yang push, yang menggesa untuk PRU15 diadakan segera. Dan ada juga segelintir individu termasuk mereka yang berada dalam kerajaan yang membidas kenyataan tersebut. Yang mengatakan ini bukan masa yang sesuai dan jangan pentingkan diri atau kedudukan. Tapi yang penting adalah Malaysia kembali stabil terlebih dahulu, khasnya pasca pandemik COVID-19. Itu adalah berita yang mendominasi sejak beberapa minggu yang lepas sehingga ada yang muak dengar. Tapi kisah sebalik beritanya adalah apa pendapat rakyat berkenaan dengan gesaan untuk PRU disegerakan. Mereka adalah stakeholder, pemegang taruh yang terbesar sekiranya kita adakan PRU15. Bukan sahaja dari segi penganjurannya ataupun demokrasinya, tapi juga dari segi kesan daripada segi pandemik yang mungkin akan menular kembali. Dan sekarang bukan sahaja COVID-19, kita juga berdepan dengan HFMD, kemungkinan monkeypox, cacar monyet semakin dekat. Satu kes sudah pun dilaporkan di Singapura. Jadi wartawan Astro Awani kami kerahkan ke seluruh negara untuk mendapatkan pungutan suara daripada rakyat. Apa pendapat mereka berkenaan dengan gesaan PRU15 disegerakan? Antaranya di Melaka. Syuhada Kadir, wakil kami di Melaka, ada membuat tinjauan suara sebentar tadi. Syuhada, ramai yang kita lihat sekarang ini rata-ratanya tidak setuju PRU15 diadakan. Yang maksud saya adalah dalam kalangan rakyat biasa. Adakah selamat untuk mengatakan sentimen itu juga sama di Melaka bagi semua, kerana kita sebagai wartawan ini kadang-kadang sukar untuk kita katakan rata-rata warga negeri ini dan negeri itu, kerana kita tidak boleh temu bual ratusan ribu atau jutaan orang. Kita hanya boleh, mungkin paling baik pun kita boleh temu bual 10 orang. Tapi berdasarkan bacaan Syu dalam temu bual sepanjang hari ini, adakah sentimen secara umumnya mereka setuju atau tidak PRU15 disegerakan? Betul, Oman. Pada sebelah tengah hari tadi saya ada bertemu dengan beberapa kumpulan rakyat Melaka ini di beberapa kawasan di sekitar Aikro dan juga sekitar Bandaraya Melaka. Apa yang boleh saya singkapkan, apa boleh saya rumuskan, memang tidak dinafikan rata-rata yang saya temui memang tidak menyokong sekiranya pilihan raya umum ini diadakan dalam masa dekat, yang mana mereka mengatakan bahawa kerajaan tidak perlu tergesa-gesa menari mengikut rentak sesetengah pemimpin politik ataupun parti-parti politik ini untuk membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Kerana mereka mengatakan bahawa banyak lagi perkara yang yang perlu kerajaan beri perhatian, seperti yang Luqman sebut tadi. Kita tahu selain faktor COVID-19 yang masih belum reda, walaupun kita berada di fasa peralihan ke endemik, masih banyak lagi virus-virus lain seperti HFMD dan monkeypox yang menjadi tumpuan ketika ini, dan mereka mahukan supaya kerajaan memberi tumpuan. Selain isu kesihatan, mereka juga mahukan kerajaan memberi tumpuan dahulu kepada bagaimana untuk membantu untuk memulihkan ekonomi rakyat ketika ini. Dan mungkin kalau kita boleh dengarkan sedikit apa yang dikongsikan oleh beberapa rakyat Melaka yang saya temui sebentar tadi, Luqman. PRU ni tidak wajar dilaksanakan pada masa sekarang lah. Disebabkan dalam keadaan ekonomi yang tak berapa stabil, dalam kenaikan harga barang, terutama barang-barang asas. Sewajarnya kerajaan memikirkan cara untuk memulihkan ekonomi dan kestabilan untuk rakyat dahulu, baru berfikiran untuk pasal hal-hal politik, hal-hal kuasa ni. Sepatutnya ahli-ahli politik, pembangkang ataupun kerajaan perlu bekerjasama untuk memikirkan cara-cara untuk menstabilkan keadaan ekonomi Malaysia ni. Bab-bab politik, bab-bab kuasa ni letak tepi dulu, rakyat kena tengok dulu. Ini pandangan saya lah. Tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu tergesa-gesa, patut bekerjasama memastikan kestabilan ekonomi dan rakyat dululah. Atau tidak, saya rasa tak nak kot. Sebab kita sekarang ni struggle lagi dalam keadaan pemulihan lagi dalam keadaan endemik kan. Jadi saya rasa tunda dululah kot. PM sepatutnya fikirkan masalah rakyat, bukan masalah ahli politik yang sibuk berebut kuasa ni. Kan? Yang penting kita selamat, abang kata, sejahterakan rakyat dululah. Itu yang penting. Sebab sekarang ni pun pada saya rakyat masih lagi dalam keadaan tumbang ambing lagi. Dengan kerja pun tak ada yang ekonomi pun, niaga pun sekarang pun bukannya berapa sangat berjalan sangat. Jadi entahlah, saya rasa PM kena fikirkan dulu untuk rakyat juga. Kita tengok di pihak rakyat Johor kan,
43% yang keluar mengundi. Itu salah satu pada saya itu salah satu cara protes secara dalaman dia orang lah kot. Baik Luqman, itu antara apa yang dikongsikan oleh beberapa rakyat ketika ditemui di Negeri Melaka ini, yang mana kita tahu, kalau boleh dikongsikan, kita tahu Melaka pun baru saja beberapa bulan lepas selesai pilihan raya negeri yang menyaksikan Barisan Nasional berjaya mentadbir kerajaan negeri ketika ini, yang mana mereka mengatakan bahawa banyak lagi janji-janji yang dilemparkan, yang ditaburkan oleh wakil-wakil rakyat pada pilihan raya lepas masih lagi belum tertunai, dan perkara-perkara itu perlu diberi perhatian kerana mereka menyifatkan bahawa pelaksanaan PRU dalam masa terdekat ini hanya akan memuaskan setengah pemimpin parti-parti politik dan bukan rakyat, kerana rakyat masih lagi terombang-ambing dengan pelbagai isu kesihatan, isu ekonomi dan sebagainya, Lokman. Ya, Syu, bahagian soalan terakhir yang wartawan yang Syu tanyakan sebentar tadi kepada Makcik tadi, yang kedua di Temu Bual itu, beliau merujuk pada kehadiran yang rendah dalam PRN Johor yang dipercayai oleh beliau adalah tanda protes rakyat. Mereka tidak mahu turun kerana tidak setuju pilihan raya diadakan walaupun di peringkat negeri. Adakah selamat untuk kita mengandaikan jika PRU 15 diadakan dalam masa terdekat di Melaka, kehadirannya akan rendah kerana kita akan saksikan perkara-perkara seperti ini berlaku? Mereka mungkin akan protes dengan cara mereka tidak turun mengundi. Khasnya, seperti yang Syu cakap Ustaz tadi, mereka baru saja melepasi PRN di negeri itu. Betul, Lokman. Sebenarnya bukan seorang yang mengatakan begitu. Ramai. Apabila saya temui, memang kalau dikatakan apa reaksi pertama apabila kita ajukan berkaitan dengan PRU 15, adakah mereka setuju untuk diadakan dalam masa terdekat atau sebaliknya, ramai yang malas nak ambil pusing, malas nak ambil kisah, kerana mereka katakan bahawa sepatutnya apa yang berlaku pada PRN di Johor baru-baru ini pada Mac lepas sepatutnya dijadikan pengajaran. Kerana pada PRN Johor lalu menyaksikan hanya 47% yang keluar mengundi, dan itu boleh disingkapkan sebagai satu protes senyap oleh rakyat, kerana rakyat sudah muak untuk membincangkan soal politik, kerana mereka berpandangan bahawa sesiapa pun yang mentadbir negara, nasib mereka masih lagi sama. Itu apa yang dikatakan oleh mereka. Yang mana mereka mahukan sepatutnya ketika ini adalah, walaupun sebagai contoh di Melaka ketika ini ditadbir oleh Kerajaan Barisan Nasional, walaupun Melaka beberapa siri pernah bertukar pimpinan kerajaan selepas PRU 14 yang lalu, mereka mahukan sepatutnya wakil rakyat baik daripada kerajaan maupun daripada pembangkang duduk semeja mencari jalan, mencari alternatif untuk membantu bagaimana memulihkan ekonomi rakyat, dan bukan sibuk membincangkan tarikh bilakah PRU 15 ini akan diadakan, Lokman. Adakah Syu merasakan bahawa, saya tahu Syu dah sebut sebentar tadi, tapi adakah Syu merasakan bahawa kerana warga Melaka baru saja melalui pilihan raya negeri, mungkin bias mereka lebih sedikit terhadap tidak mahu mengadakan pilihan raya lagi sekali berbanding dengan penduduk-penduduk di negeri lain? Kita faham rata-ratanya, sekurang-kurangnya yang kami kumpul suara setakat ini, kebanyakannya memang tidak setuju. Tapi adakah di Melaka kita lihat sentimen ini malah lebih kuat berbanding negeri-negeri lain kerana mereka baru saja melepasi pilihan raya negeri tidak lama sebelum ini? Adakah Syu masih berada di sana, Syu? Baik, kita berdepan dengan sedikit masalah teknikal. Syu di situ, saya difahamkan talian telefon terputus seketika. Kita masih lagi ada lihat visual Syuhada Abdul Kadir, dan ini agak menarik. Kita akan cuba dapatkan Syu secepat mungkin sebelum kita tamatkan segmen pertama ini dan kita pergi ke segmen kedua. Dan ini adalah antara perkara yang utama yang Astro Awani kumpulkan sepanjang beberapa bulan ini dan beberapa bulan akan datang. Kerana gesaan berkenaan dengan PRU 15 ini semakin kuat. Tapi apa kata rakyat? Syu sudah kembali bersama dengan kami. Syu, saya ulang lagi soalan. Saya tahu Syu sudah sebut sebentar tadi, tapi berkenaan dengan penduduk Melaka baru saja melalui PRN tidak lama sebelum ini, baru-baru ini. Jadi adakah, walaupun kita tahu sentimen kebanyakannya di seluruh negara, majoritinya setakat ini yang kita kumpul lah, tidak setuju bahawa PRU 15 diadakan, tapi adakah Syu merasakan bahawa di Melaka bias terhadap tidak mahu pilihan raya umum diadakan ini lebih kuat berbanding di tempat lain kerana faktor terbesarnya adalah mereka baru saja melalui pilihan raya negeri?
Betul, Mam. Apa yang boleh dirumuskan memang begitu. Yang mana apabila diajukan soal pilihan raya umum adakah sesuai untuk diadakan dalam masa dekat ataupun tidak, kebanyakan mereka menyuarakan bahawa mereka akan mengulang kembali bahawa kita kan baru je PRN pada November lepas. Kenapa kita nak, mereka tak nak ambil pusing lagi dah bilakah pilihan raya umum. Kerana mereka mengatakan bahawa seperti yang dikatakan tadi, banyak lagi janji-janji yang ditaburkan oleh pemimpin-pemimpin politik. Di Melaka contohnya mereka mengatakan walaupun dah selesai pilihan raya negeri, tapi masih lagi kita dengar kemulut-kemulut politik di sana sini, yang mana sebagai contoh baru-baru ini ada yang mendakwa bahawa Ketua Menteri Datuk Seri Sarwan Muhammad Ali diarah untuk meletakkan jawatan dan sebagainya. Mereka mahukan perkara itu diselesaikan terlebih dahulu. Dan apabila disebut tentang PRU, yang mana kita tahu pada PRU nanti Melaka hanya akan mengadakan undi untuk parlimen sahaja, bukan kerusi DUN, tetapi mereka mengatakan bahawa tidak perlulah tergesa-gesa kerana banyak lagi janji-janji yang perlu ditunaikan wakil rakyat dan banyak lagi perkara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan khususnya, Lokman. Apa lagi isu yang kalau bukan pilihan raya, apa isu yang top of mind untuk penduduk Melaka? Apa yang mereka paling pentingkan dan risaukan pada ketika ini? Mungkin saya boleh teka antara yang terutama adalah isu-isu yang kita lihat di seluruh negara, iaitu kenaikan harga barang, penularan COVID-19 masih lagi ada di Melaka, HFMD juga. Apa isu-isu yang mereka titik beratkan ketika ini di Melaka berbanding dengan keperluan untuk mengadakan pilihan raya umum? Baik, antara dua isu utama yang dibangkitkan apabila saya berbual dengan kelompok-kelompok masyarakat di Melaka ini, antara dua isu utama adalah isu kesihatan tentunya dan juga isu pemulihan ekonomi, yang mana apabila kita tahu contohnya Melaka adalah sebuah negeri pelancongan. Sebagai contoh, pada cuti hujung minggu baru ini, cuti sekolah ketika ini, memang ramai memasuki negeri Melaka. Secara tak langsung itu membantu ekonomi peniaga-peniaga di Melaka ini, tetapi mereka juga bimbang dengan isu-isu kesihatan yang mana mereka mahukan supaya perkara itu diberi perhatian. Selain itu, isu pemulihan ekonomi, mereka mengatakan bahawa ketika ini peniaga-peniaga khususnya baru sahaja nak bernafas untuk meningkatkan semula ekonomi mereka yang mana kita tahu mereka terjejas teruk pada PKP yang lepas. Sebagai contoh di Melaka ini, peniaga-peniaga ataupun pemain-pemain industri pelancongan antara yang paling teruk terjejas. Ketika ini mereka baru sahaja nak bernafas untuk meningkatkan ekonomi mereka dan jadi itu yang membuatkan mereka tidak lagi mahu untuk fikir bilakah PRU akan diadakan, perlu atau tidak untuk diadakan segera. Itu yang mereka katakan bahawa sepatutnya berilah mereka peluang untuk meningkatkan dahulu ekonomi mereka, bantu mereka untuk pulihkan ekonomi, baru memikirkan bilakah PRU itu patut diadakan, Oman. Baik, Syu, akhir sekali, berdasarkan pungutan suara atau penemu bual sebenarnya yang Syu adakan, cerapan suara yang Syu adakan di sekitar Melaka, bagi mereka yang kita sempat siarkan ini, temu bualnya, dan juga yang kita tidak sempat siarkan, dan juga yang kadang-kadang kita sembang-sembang tanpa ada kamera, iaitu sangat normal untuk seorang wartawan ketika mengumpul maklumat. Pada penduduk Melaka, bila yang sesuai untuk adakan PRU 15? Apa kriteria yang mereka lihat dan tentukan untuk mengatakan, okey, sekarang sesuai untuk adakan PRU 15? Okey, apabila betul seperti Lokman kata tadi, ada banyak yang kita dapat siarkan. Contohnya ada beberapa individu yang willingly untuk kita interview, mereka bersedia untuk bercakap depan kamera, tetapi ramai juga sebenarnya apabila kita katakan kita mahu interview soal bilakah PRU patut diadakan, mereka tidak mahu langsung bercakap depan kamera, tidak mahu bersembang kerana mereka sudah muak dengan isu PRU ini. Kerana apabila saya bersembang-sembang dengan mereka, mereka mengatakan bahawa apabila dikatakan bila yang sesuai adakan PRU ini, mereka mahukan supaya sekurang-kurangnya ataupun setidak-tidaknya berilah tempoh pemulihan ekonomi ketika ini benar-benar pulih, harga barang sedikit turun daripada ketika ini. Kita tahu semua harga barang naik mendadak. Mereka mahukan supaya mereka boleh tarik nafas untuk tingkatkan ekonomi mereka, barulah PRU itu sesuai diadakan. Selain faktor isu kesihatan, benar-benar macam kita tahu sekarang adalah tempoh fasa peralihan ke akademik, bagi ruang untuk membuktikan benar-benar gelombang COVID-19 ini tidak menunjukkan tidak timbul sebarang gelombang baharu yang serius, barulah PRU itu sesuai diadakan, Lokman. Baik, Syu, terima kasih. Syuhada Kadir, Wakil Sarawani di Melaka. Kita harap ahli politik mendengar dan segala tindakan dan kata-kata mereka mencerminkan apa yang rakyat mahukan, khasnya rakyat di kawasan parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri mereka. Cerita berhenti seketika. Kita kembali selepas ini.